Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Roslan. Saya adalah Priority Dealer Public Gold. Nombor PG kod saya adalah PG00069417 dan introducer saya adalah Encik Sabi Hamad. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan puan kerana hadir untuk mendengar seminar pertama daripada grup publicgold.biz. So, seminar kali ini kita lebih pada perkongsian, ya. So, ilmu-ilmu yang saya perolehi, saya dapat daripada guru-guru mas, saya akan kongsi balik kepada tuan-puan, ya. Okey, sebelum kita mulakan majlis ini, untuk memberkati majlis ini, marilah kita sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga perjalanan majlis ini lancar dan kita mendapat manfaat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seminar kali malam ni adalah mengenai tajuk mencari emas yang hilang. So, kenapa saya memilih tajuk emas yang hilang? Sebab kita ni dilahirkan zaman yang kita tak gunakan emas ni sebagai mata wang. So, mata wang kita yang guna sekarang ni adalah lebih kepada kita menggunakan duit kertas lah, duit kertas dengan duit shilling. Jadi, mata wang emas ni sebenarnya suatu masa dulu pernah dijadikan mata wang dan pernah digunakan sebelum kita ni dilahirkan lah. Maknanya zaman-zaman moyang kita dulu memang telah menggunakan emas sebagai mata wang. Okey, nanti saya akan start slide seterusnya untuk pengenalan diri saya. Okey, ini nama saya, sekali saya ulang. Nama saya Muhammad Azim bin Roslan. Saya adalah Priority Dealer Public Gold. Nombor PG kod saya PG00069417 dan introducer saya adalah Encik Sabi Hamad. Okey, selamat datang semua tuan-tuan puan kerana sudi meluangkan masa malam ni untuk mendengar seminar mencari emas yang hilang. Okey, selamat datang Azlizan Zahari, Puan Nur Azlina, Tuan Muhammad Rizal, ya. Okey. Yang slide yang pertama ni adalah gambar saya. Saya mengambil emas dirham sempena bulan Islam di Public Gold, dan di gambar tengah ni pula adalah gambar saya bersama founder Datuk Wira Lewis. Ini saya menghadiri training jutawan emas untuk menjadi dealer lah. Dan gambar yang sebelah kanan ni pula adalah gambar saya bersama anak saya menyertai PG Golden Tour. Saya pergi buat Public Gold biasanya dia akan buat macam satu program yang kita boleh melawat HQ, kita nak boleh belajar tentang emas. Dan ini gambar yang bawah ni adalah gambar saya lawatan PG Golden Tour. Saya pergi melawat sendiri Public Gold di Pulau Pinang. Boleh tengoklah bagaimana Public Gold beroperasi. Dan gambar terakhir ni adalah gambar saya bersama founder Datuk Wira Lewis. Yang ini gambar ni semasa saya menyertai PG Mall Dealer lah, ya. Okey. Macam mana saya boleh mengenal emas, sebenarnya kawan-kawan saya yang bekerja dengan saya dah pun membeli emas. Dah 2 orang pun telah menjadi dealer. Tapi pada masa tu saya tahu emas tu berharga, tapi saya tak pernah nak jadikan dia satu simpanan lah. Tak pernah lagi, ya. Dan ada satu masa tu kawan saya dia tunjukkan satu dinar emas. Bila dia tunjukkan satu dinar emas tu, masa saya pegang tu, saya betul-betul pegang 2 tapak tangan sebab saya rasa takut bila kalau emas tu terjatuh, saya nak kena ganti. Emas ni mahal kan? Emas 1 dinar. Jadi bila kat situ bila dah pegang emas tu, dia punya perasaan tu lain lah. Perasaan takut, perasaan gemetar. Lepas tu kita boleh tengok cahaya kuning tu, dia bersinar-sinar, tertarik kan. Jadi kita pun rasa, menariknya emas ni. Dia punya kuning. Dan kita boleh rasa dia punya berat tu. Bila kita rasa berat, dia satu macam kejutan elektrik. Dia macam satu tarikan lah. Tapi saya masih lagi belum bermula. Sebab saya tahu dalam fikiran saya ni, emas ni masih mahal. Dan dia adalah barang kemas untuk wanita lah, tak lebih pada tu. Pada 2016 saya mula boleh katakan boleh katakan bebas hutang lah. Mulai buku Encik Muhammad Zulkifli, saya dapat menyelesaikan saya punya hutang kredit kad selang sebulan. Saya settlekan 2 kredit kad dan selang sebulan. Dan pada masa yang sama, saya punya hutang kereta pun 9 tahun pun dah habis. Jadi pada masa tu saya beranggapan bila saya ada duit lebihan, saya rasa saya boleh simpan. Itu anggapan saya. Tapi sebenarnya bila benda tu tak menjadi. Maksudnya saya tak nampak duit tu pergi mana. Saya tak tahu pergi mana. Duit memang saya tahu setiap bulan saya ada duit lebihan sebab saya dah tak ada hutang kredit kad. Saya dah tak ada hutang kereta. Saya assume saya boleh duit lebihan tu saya boleh simpan. Tapi benda tu tak berlaku. Saya tak tahu macam mana. Dia masuk kat sini, dia macam satu kebocoran lah. Kita sebelum tu kita rancang nak menyimpan, tapi tiba-tiba bila dah ada duit lebihan tu, duit tu tak tahu pergi ke mana. Jadi saya mencari satu
penyelesaian, dan saya jumpa emas ni boleh menampal kebocoran tu lah, ya. Boleh nampak kebocoran, dan saya nampak memang ada perubahan lah bila saya start ada je duit lebihan, saya terus pindahkan ke tabung emas, ya. Okey. Nak dikisahkan, saya ni bermula sebagai penyimpan emas. Okay, bila saya menyimpan emas, pada masa saya mula-mula menyimpan emas tu memang ada perasaan takut sebab saya tidak mempunyai ilmu lah. Saya tak dapat guide properly sebab banyak scam kan. Bila datang emas ni banyak scam. Ada yang mengatakan emas ni boleh dapat dividen bulanan semuanya, sebenarnya tak ada. Jadi alhamdulillah saya berjumpa platform seperti Public Gold yang betul-betul genuine, maknanya memudahkan kita membeli emas secara online dan kita ada emas fizikal, ya. Dan masa mula-mula saya kena emas ni, saya selalu menganggap emas ni mahal dan tak mampu dimiliki. Tapi saya terkejut, Public Gold dia menawarkan simpanan emas lah. Maksudnya kita boleh simpan emas bermula dengan RM100. Mereka kata rendah lah, 1 gram. Masa saya mula-mula 4 tahun dulu, saya beli emas di bawah 200. Jadi memang mampu sangatlah beli. Kadang-kadang sebulan saya beli lebih pada 2 gram. Dan saya nampak emas tu dapat tampung saya punya kebocoran lah. Sebab saya cakap tadi, bila saya ada duit lebihan, saya selalu sangka, betul ke saya boleh simpan? Tapi sebenarnya tak berlaku. Dan saya nampak bila saya start, dalam kepala saya senang je. Saya ada duit lebihan, dapat duit gaji, saya terus tolak ke tabung emas. Dan sedikit sebanyak dia memupuk tabiat menabung. Itu yang bagusnya. Dan saya sebenarnya saya diversify simpanan yang sedia ada. Maknanya bukan setakat saya ada simpanan emas, saya pun ada rancangan menabung lain jugalah, seperti Uni Amanah, tabung haji, ASB. Jadi saya pelbagaikan simpanan saya lah. Salah satu yang terbaru ni adalah simpanan emas. Okey. Tak kenal maka tak cinta. Itulah emas ni. Sebab macam saya cakap tadi, permulaan pembukaan tadi, kita ni dilahirkan zaman yang memang emas bukan mata wang. Okey. Zaman-zaman sebelum kita, zaman-zaman orang kata zaman-zaman Rom, zaman-zaman kerajaan Parsi memang telah gunakan emas sebagai mata wang. Kita ni dilahirkan memang emas tu bukan mata wang. Kita gunakan wang kertas. Okey. So saya nak cerita sikit sifat-sifat emas ni lah, secara ringkas, ya. Okey, emas ni anugerah Tuhan kepada manusia. Dia tidak boleh dicipta. Itu kelebihan dia. So kalau kita nak dapatkan emas ni, kita kena melombong. Dan kita kena melombong. Okey. Emas ni sering dikaitkan dengan status kekayaan dan kekuasaan. Betul. Kerajaan-kerajaan dulu, kerajaan besar-besar dulu, bila ada emas, dia punya pakaian dia punya kerusi dia, semua dia buat pada emas. Dia menunjukkan status dan kekuasaan. Dan satu lagi kelebihan emas ni, dia tak reput. Dia tak ada tarik luput dan tidak mudah terbakar. Kalau nak tahu, suhu dekat lebur emas ni 1064 darjah Celsius. Sangat mustahil kalau kita setakat bakar panaskan emas menggunakan dapur kes biasa, susah sikit nak cair lah. So kena menggunakan suhu yang tinggi. Okey. Saya nak jumlah yang emas ada di bumi dan di atas tanah tidak berkurangan. Dia sama saja. So itu yang kelebihannya. Dan emas ni tidak boleh dibinasakan. Itu antara sifat-sifat emas yang kita boleh kenali dulu lah, ya. Okey. Ini anggapan saya dululah. Bila saya anggap emas ni sekadar hiasan untuk mencantikkan wanita saja. Tapi sebenarnya lelaki boleh pun menyimpan emas, walaupun tak boleh pakai haram, tapi kita masih boleh menyimpan emas. Sebab kita memang dari kecil dididikkan oleh ibu bapa kita, okey, kalau ada anak perempuan, kena belikan barang kemas emas. Paling kurang gelang ataupun rantai. Tapi lelaki tak ada. So sebenarnya lelaki boleh menyimpan emas, tapi janganlah pakai, ya. Okey, sekarang ni kita start dengan emas sebagai mata wang, ya. Kita tahu kan emas ni suatu ketika dulu pada zaman-zaman Rom, antara kerajaan yang terawal telah menggunakan emas. Contohnya kerajaan Empire Lydia ni, Empire Parsi ni telah gunakan duit sila emas pada 2600 tahun yang dahulu. Maknanya kita pun belum wujud lagi. So mereka kerajaan ini telah pun menggunakan emas sebagai mata wang. Okey. Dalam kerajaan Islam pula, emas ni telah diteruskan daripada zaman Rom, zaman Parsi, hinggalah ke zaman kegemilangan Islam pun terus digunakan sehinggalah ke zaman terakhir, zaman Uthmaniyah. So
dinar dan dirham, ya. Okey, untuk pengkongsian semua, ada yang tertanya kenapa satu dinar emas ni ada gram yang tertentu yang ditetapkan, kenapa ada dirham yang tertentu. Okey, ini makluman pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, dia telah menetapkan 10 dirham bersama 7 dinar. Okey, untuk setiap satu dinar mempunyai berat 4.25 gram, ya. Dan untuk satu dirham pula berat dia 2.975 ataupun lebih kurang 3 gram perak. Okey. Dinar emas ni memang telah dikenali umat Islam dan disebutnya dalam penggunaan Al-Quran dan hadis, ya. Okey, nak tahu dinar yang tahir oleh kerajaan Islam adalah zaman kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1923, dan selepas kejatuhan kerajaan Islam Uthmaniyah 1924, duit dinar emas tidak lagi digunakan lagi. Kan begitu sedih berapa lama duit emas dinar emas ni telah digunakan, tiba-tiba tidak digunakan lagi, ya. Alright. Satu lagi, yang ini satu fakta yang menarik 1400 tahun dahulu satu dinar emas bersamaan seekor kambing, dan sekarang ni harga satu dinar bersamaan harga seekor kambing. So maksud kat sini, satu dinar emas ni masih ada, orang kata, nilai dan kuasa membeli tu masih kekal sehingga hari ini, ya. Okey, ni contoh-contoh yang kerajaan terawal yang di Kelantan. Contohnya kita boleh tengok dinar matahari Kelantan memang telah digunakan pada kurun ke-8 dan kupang Kelantan petani pada 1500-1700. Kita boleh nampak kan, kerajaan-kerajaan dahulu pun telah menggunakan emas ni, dinar emas ni sebagai mata wang. Dan contoh ni adalah yang sebelah gambar yang sebelah kanan yang warna merah ni adalah kijang emas Kelantan yang telah digunakan kurun 14. So maksudnya sebelum kita lahir pun mata wang dinar emas ni pun telah digunakan oleh kerajaan-kerajaan di tanah Melayu, ya. Okey. Ni ada satu yang mengejutkan kita lah, okey. Duit yang kita gunakan sekarang ni, dolar Amerika yang kita guna sekarang ni, yang digunakan untuk urusan perniagaan, urusan niaga dunia, negara-negara dunia, telah diputuskan emas. Maknanya duit dolar ni tidak disokong lagi dengan emas. Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon ni telah memutuskan hubungan emas. Bayangkan, dulu $35 bersamaan dengan 1 ounce. Bila diputuskan, duit kertas ni dah tak ada lagi disandarkan apa-apa dengan emas. Bayangkan, duit emas ni tidak ada kawalan lagi lah bila tidak ada hubungan, ya. Okey, ini contoh lagi negara Bolivia. Kalau untuk makluman semua, negara Bolivia ni antara negara yang kaya minyak dan dia punya reserve minyak dia lebih besar daripada Arab Saudi. Tapi macam mana negara yang kaya minyak ni, dia mempunyai krisis ekonomi yang sangat teruk dan mengalami inflasi yang sangat teruk, yang mana duit dia tak laku. Bayangkan duit-duit di Bolivia ni, Venezuela ni, dia telah tak laku sampai ditukarkan kepada bentuk kraft tangan. Sebab untuk orang kata survival, sebab dah inflasi tinggi sangat, harga barang naik mendadak. Jadi mereka ni tidak mempunyai duit yang cukup untuk membeli barang. So duit yang tak berguna tu lagi ditukarkan kepada barangan kraft tangan untuk dijual. Okey. Slide seterusnya boleh tengok duit kertas Venezuela yang tak ada nilai lagi. Ada yang buat beg, ada yang buat macam apa ni, band kepala, ada yang menconteng, tapi kalau Malaysia kita conteng duit tak laku. Okey, di Venezuela diorang terpaksa buat sesuatu dengan duit tu, at least diorang kata boleh mendapatkan sumber pendapatan lah. Ini menunjukkan duit kertas tak laku di Venezuela. Okey, ini satu contoh yang baik menunjukkan $100 bilion Zimbabwe boleh beli 3 ekor telur. Bayangkan, kuasa membeli rakyat Zimbabwe kecil, sampai nak beli telur pun kena gunakan duit kertas yang sangat banyak.
Alright, ini yang berita yang terbaru. Okey, selepas kerajaan Myanmar ni telah dirampas oleh tentera, so permintaan tentera ni telah menghadkan fasiliti internet semua dan sebagainya dan menyebabkan urusan banking terjejas. So banyak bank-bank di Myanmar terpaksa tutup. Bayangkan, orang ramai beratur nak giliran untuk mengeluarkan duit. Duit. Sebab duit kertas yang telah digunakan, duit yang orang kata yang diterima hari ini di transaksi, tapi bila berlaku kes macam ni dia akan menjadi situasi panik lah. Okey. Ni contoh-contoh yang tadi saya sebut macam Zimbabwe. Bila kita tengok wang kertas dia tak laku, diorang perlukan gunakan duit kertas yang banyak untuk membelikan kuantiti barang yang sama. Contoh di Itali, bank run, di Greece wang kertas tak cukup. Dan India pemansuhan duit rupi 500 dan 1000 rupi. Macam Malaysia dulu kita ada 1000 dan 500 dan telah dimansuhkan penggunaan. Contohnya Venezuela 100 Bolivia tak digunakan lagi, tak disahkan lagi. Alright, ini contoh yang berlaku di Malaysia lah. Kita ni mungkin tak ketara sangat macam negara-negara di luar. Cuba bayangkan, tahun 1990 sekeping roti canai kita beli harga 50 sen. Dan pada tahun 2000 kita boleh beli roti canai dengan harga RM1. Dan sekarang kita boleh beli roti canai harga lebih kurang RM1.30 ataupun kurang pada tu. So kita boleh nampak trend peningkatan. Saiz roti sama tapi kita perlukan lebihkan duit untuk membeli. So kat situ kita boleh tunjuklah duit tu semakin menyusut nilai berbandingkan contoh tadi saya bagi macam contoh kambing kan, 1 dinar bersamaan dengan harga 1 ekor kambing. So masih kekal kuasa membeli kat situ. Right? Okey, kita tengok negara Amerika ni dia putuskan duit kertas dia dolar dengan emas, tapi dia antara mempunyai reserve emas yang terbesar di dunia. Okey. Nombor 2 Jerman, dan kita tengok yang Malaysia duduk di tangga yang ke-53 sebab kita ada simpan reserve jugalah emas, tapi kita ni di Malaysia ni lebih pada popular barang kemas lah. Untuk barang emas pada bulan ni kita kurang sikit. Tapi kita kuasa membeli kita kecil nak berbandingkan dengan negara yang seperti US, China, India, sebuah negara yang besar, dia orang punya kuasa membeli pun besar. Macam di Turki, saya pernah dengar cerita-cerita daripada dealer-dealer yang pernah pergi ke sana melawat kilang emas di Turki. Orang tengok rakyat Turki sana membeli emas ni macam beli ikan di pasar. Begitu sekali. Dia orang bawa duit berguni-guni beli emas macam tu je. Mudah sangat pembelian emas. Macam orang Turki, dia memang emas ni sebahagian daripada hidup mereka lah. Right? Okey, bila kita tahu emas ni mampu menyimpan nilai, mengekal kuasa membeli, boleh menampak kebocoran macam saya. Saya tahu saya ada duit lebih duit, tapi saya tak boleh, duit tu tak kekal, tak lekat dalam tangan saya. Saya tak tahu pergi mana duit tu. Jadi apa saya buat? Saya simpan dalam tabung emas. Sebab saya terus tukar pada gram. Selagi saya tak nampak duit tu dalam bentuk sen-sen nombor-nombor, saya tak tahu berapa, saya tukar je pada gram. Lagi senang. Dalam kepala saya memang saya set. Okey, dapat duit, pindah terus ke tabung emas. Okey, ini antara perkara-perkara yang pertama lah kita sebelum kita nak melabur emas. Okey, kita kena labur diri kita dengan ilmu dahulu. Baca buku tentang emas, tentang ada seminar macam Tuan Aziz Ali, mentor wang ni dia baca 30 buku untuk mengenai emas sebelum dia rasa confident dengan emas. So macam Pak Bigo sendiri, dia memang aktif membuat seminar sebelum PKP dahulu, memang boleh katakan setiap minggu ada je seminar di setiap cawangan Pak Bigol. Dan sekarang ni norma baru, Pak Bigol dia mengajukan seminar percuma, masih lagi percuma lagi, tapi dengan FB Live yang kita boleh join dan kita boleh pelajari ilmu percuma sahaja. Okey, ini contoh-contoh buku yang kita boleh baca lah. Buku-buku biasanya dituliskan oleh orang-orang yang ada credibility, bukan ditulis oleh orang sembarangan. Okey, ini contoh buku Tuan Aziz Ali, Masa untuk Emas. Beliau pernah berkongsi syarikat-syarikat yang di Malaysia yang menawarkan emas, contohnya Pak Bigol. Right? Ini buku Rahsia Pelaburan Emas dan Perak yang dituliskan oleh Jonathan Kwek pun juga ada menulis tentang Pak Bigol. Jadi
tak perlu risaulah, Parabigo ni memang sebuah syarikat yang genuine, yang betul-betul buat urusan jual beli emas dan perak. Okey, ini contoh seminar-seminar yang kita boleh hadir. Biasanya seminar Parabigo ni dalam 1 tahun tu dia akan adakan satu seminar yang secara skala besar. Contohnya ni, yang ini seminar dia buat di Tabung Haji. So ramai yang hadir daripada seluruh Malaysia dan kita boleh dapat ilmu daripada pakar-pakar yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai emas. Okey. Okey, ini salah satu manfaat yang kita bila menyimpan emas. Emas sebagai forgotten saving dan tabung bunian. Okey, ini syarat dia. Bila kita menyimpan ni, kita tak boleh ingat dan kita tak boleh sekali-sekali intai. Ini syarat-syarat menyimpan. Okay, sama juga dengan emas ni, kita anggap dia sebagai forgotten saving. Once kita simpan, biarkan. Kita fokus pada jumlah gram. Berapa banyak target gram yang kita simpan. Dan kita boleh jadikan dia tabung bunian. Tabung bunian ni maknanya memang kita khaskan duit tu, memang kita nak simpan jangka masa panjang untuk pelaburan jangka masa panjang. Dan panah emas ni boleh kita jadikan tabung kecemasan. Contohnya lah sekarang bila kita melihat COVID-19 ni, dia membawa masa sampai 12 bulan. Kesan dia memberi kesan pada semua orang lah. Ada yang kehabisan duit simpanan, ada yang kehilangan pekerjaan sebab ada majikan yang tak mampu nak menggajikan pekerja dia. Okey, ini nasihat daripada pakar-pakar. Memang saya nampak ada kesan dia bila dia berkongsi. Kena menyimpan sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan. Minimum 3 bulan pendapatan jika apa-apa berlaku. Tapi bila kita lihat krisis dengan COVID-19 ni, 3 bulan mungkin tak cukup. Mungkin kena lebih. So 12 bulan, at least kalau kita ada simpanan kecemasan 12 bulan, at least kita boleh survive untuk 1 tahun. Tapi minimum 3 bulan lah. Tapi bila kita tengok balik dengan apa yang berlaku sekarang ni dengan COVID-19 ni, krisis tu telah hampir membawa kepada 12 bulan. So sesuatu yang kita kena buat lah. Okey, satu lagi duit emas ni dia kalis hyperinflasi. Macam mana pun dia tak akan zero, dia akan mengekalkan kuasa membeli. Contohnya yang tadilah 1 dinar tu memang antara contoh yang baik. 1 dinar bersamaan harga 1 ekor kambing. So masih kuasa membeli tu masih kekal walaupun sudah 1400 tahun. Okey, emas ni kita boleh menjadikan satu merealisasikan impian. Merealisasi impian maksud saya, kita boleh letakkan target kenapa kita simpan emas. Contohnya kita kata simpan emas ni kita nak buat simpan untuk deposit rumah. Duit deposit rumah. Jadi bila kita simpan cara biasa mungkin duit tu terpakai atau apa, tapi bila gram emas tu kita dah set dah. Okey, memang aku niat nak simpan deposit emas ataupun nak mengerjakan umrah, kos untuk mengerjakan umrah. Bolehlah target 3 tahun ke 4 tahun. Bila kita nak set satu realisasi impian tu, kita kena letak target dan masa. Itu penting. Bila kita letak target dan masa, kita boleh buat, kita kira backward berapa banyak simpanan yang kita perlu ada untuk capai matlamat dan berapa lama. Itu penting. Duit ketika ekonomi gawat, betul. Okey, dalam keadaan terdesak ni, duit emas ni kita boleh cairkan. Cairkan sini bukanlah kita lebur. Kita boleh masuk Aranu untuk dapatkan pinjaman ataupun kita boleh jualkan untuk dapatkan wang tunai untuk orang kata untuk kita meneruskan hidup. Okey. Satu lagi, duit ni emas ni dia magnet kekayaan. Memang betul. Magnet kekayaan maknanya magnet kekayaan tu bila kita simpan emas, kekayaan tu berada di kita, bukan di orang lain. Macam perempuan bila pakai barang kemas, barang kemas tu ada simpan nilai. Sama juga dengan emas, macam peluang emas ni ataupun emas fizikal yang kita simpan ni, kita mengekalkan kekayaan kita. Kekayaan kita bukan di orang lain. Itu kelebihannya. Dan satu lagi, insurans kewangan. Ini nasihat pakar kewangan lah. Contohnya pakar kewangan Tuan Aziz Ali, dia menasihatkan kena perlu simpan dalam bentuk emas 10% daripada jumlah kekayaan kita. So bila kita akan tertanya pada diri kita berapa banyak nak simpan, so kita boleh ambil lah 10% ataupun 10% ke 20% daripada pendapatan bulanan. Maknanya setiap kali kita dapat gaji, kita simpanlah 10 hingga ke 20% ke dalam tabung simpanan. Contohnya lah. Okey, satu lagi, emas ni memang menyimpan nilai. Dia takkan zero macam mana pun dia menyimpan nilai. Contohlah, okey, tuan-puan simpan 10 gram. 10 gram 10 tahun akan datang pun tetap 10 gram. Tapi cuma harga dia yang berubah. Dia tak macam duit. Duit mungkin hari ini tuan boleh beli dengan duit yang sama, nilai yang sama. Mungkin tuan dah tak boleh beli barang yang sama.
pada masa akan datang. Mungkin tuan kena tambah lagi duit kertas yang ataupun duit untuk membeli barang yang sama. Ini yang berlaku lah pada kita. Kalau dulu orang kata dengan duit RM50 boleh penuh troli, sekarang ni duit RM50 tak sampai penuh troli pun, mungkin separuh ataupun suku ya. Okey. Ini selalu orang tanya ni, kenapa emas ni boleh untung ke jangka masa pendek? Okey, jangka masa pendek emas ni akan ada harga turun naik. Tapi jangka masa panjang, emas ni satu pelaburan yang kita boleh nampak trend dia menaik. Contohnya 2 tahun 3 tahun kebelakangan ni kita boleh nampak trend menaik tu ada ya. Walaupun 2-3 hari lepas harga turun pun dia tak akan turun harga macam 4 tahun saya mula-mula dulu beli emas. Bawa di bawah 200 4 tahun dulu. Tak akan dapat dah. Okey. Okey, ini antara yang matlamat ataupun impian lah kita meresearch impian yang kita boleh kita boleh set Contohnya kita nak jadikan emas ni sebagai bebas kewangan, tabung pendidikan untuk anak-anak. Okay, selain kita simpan PTPN, kita boleh adakan satu lagi tabung khas untuk backup untuk tabung pendidikan. Okay. Dan untuk tabung kesihatan, untuk rumah idaman. Rumah idaman contohnya deposit untuk menjadikan deposit untuk membeli rumah lah ya. Okay. Dan kelebihan emas ni kita boleh beli jumlah-jumlah yang sikit-sikit. Tak macam tanah, kita tak boleh beli sekaki-sekaki, kita kena beli dalam amount yang besar lah masuk dekat sini Jadi bolehkan gunakan emas ni untuk kita persediaan untuk membeli hartanah dan bolehkan jadikan emas juga sebagai tabung persaraan. Okey, ni contoh lagi impian yang saya cakap yang boleh merealisasi. Contohnya kita simpan emas ni untuk kos pergi mengerjakan umrah. Contohnya dalam masa 3,5 tahun ataupun 4 tahun, kalau kita kompos 1 gram, kita boleh target untuk kos mengerjakan umrah ataupun 10 dinar umrah. Tak banyak beza harga kalau kita tukar harga dinar sekarang ni dengan harga semasa sekarang, tak banyak berubah dan masih lagi boleh menampung kos pengerjaan umrah. Jadi saya pernah kira 10 dinar ni dah boleh siap pergi kos untuk tampung kos umrah bersama duit poket lagi. Sebab dah harga emas naik kan, jadi kita boleh nampak dia punya kelebihan kat situ Dan satu lagi untuk elakkan kita terpakai duit lah. Sebaiknya duit untuk simpanan ni adalah duit yang kita tak pakai masa terdekat, yang kita memang plan nak simpan jangka masa panjang. Memang kita nak spend, tapi memang kalau duit yang kita guna masa dekat ni untuk kecemasan, saya rasa saya sendiri pun tak galakkan. Tuan-puan simpankan simpan emas nanti duit tu takkan kekal, emas tu takkan kekal, dia akan better simpan untuk jangka masa yang panjang. Mana duit yang tak pakai untuk masa dekat boleh disimpankan, ditukarkan dalam bentuk gram emas. Okey, ini contoh Tuan Irfan Hairi. Sekarang ni dia berada di Dubai Okey. Ni saya ambil daripada petikan TikTok dia lah. So sangat menarik petikan dia. Dia kata, "Kaya bukan berapa banyak pendapatan kita, tetapi berapa banyak kita simpan." Okey. Pendapatan tinggi tapi belanja pun tinggi tidak menjadikan kita kaya, nampak je kaya. Pedih juga tu dia punya statement So dia kata follow simple rules ini. 50% daripada pendapatan untuk perbelanjaan, 30% untuk kemahuan. Kita pun manusia biasa juga, kita pun ada keinginan. So 30% tu kita distributekan untuk keinginan kita 20% untuk simpanan dan pelaburan. So pandai-pandai kita untuk asingkan 20% daripada pendapatan kita ke dalam bentuk simpanan dan pelaburan. Tapi dia kata jangan lupa dalam setiap satu pecahan simpanan ada pecahan untuk sedekah. Itulah kekayaan yang sebenar. Okey, betul kata dia. Bila kita sedekah, kita akan menyimpan untuk sesuatu di akhirat nanti Baik. Satu lagi untuk suri rumah yang contohnya suri rumah yang penuh masa yang betul-betul bergantung pada suami ataupun suami sahaja yang mencari nafkah. Macam contoh saya, isteri saya memang suri rumah sepenuh masa, memang saya galakkan simpan emas dan beliau memang punya akaun simpanan emas lah, memang saya galakkan. Bukan apa, kita minta jauhkanlah benda tu tak berlaku. Okay, kalau apa-apa berlaku pada suami yang memberi nafkah pada kita, at least isteri ada tabung emas yang dia boleh gunakan untuk memulakan kehidupan baru, ataupun dia boleh gunakan duit tu untuk pengurusan pusaka atau sebagainya. Sebab pengurusan pusaka contohnya memang banyak memang banyak. Jadi jika tidak ada duit dalam tangan memang susah nak meneruskan hidup dan nak menguruskan pusaka. Sebab
Menggunakan pesaka macam-macam, nak semak dokumen, nak pergi ke mahkamah, ada pembayaran selepas dapat surat kuasa apa semua kan, perbelanjaan, pergi semak geran apa semua, memang banyak belanja. Jadi bila saya ingat sangat-sangat galak-galakan, suri rumah juga mempunyai tabung. Bolehlah ambil sedikit nafkah yang diberikan suami setiap bulan, ditukarkan kepada emas. Contohnya belilah RM100 ke 1 gram ke, simpan kompos setiap bulan untuk tabung suri rumah. Saya sangat-sangat galakkan pada isteri yang suami dia hanya yang memberi nafkah dan dia tidak bekerja, galakkan tabung emas. Begitu juga kalau yang bekerja pun boleh simpan, asingkan duit pendapatan ke dalam tabung emas. Okey. Ni satu lagi cara kita nak simpan emas. Kita targetlah setiap 1 bulan mesti 1 gram. Ni contoh saya lah. Saya dulu memang suka buat ni. Satu bulan 1 gram. 1 bulan 1 gram. Bila beli kan biasanya lebih pada 12 gram. Kita memang tak jangka sebab Pak Bigo ni dia memang selalu keluarkan emas yang macam design. 1 gram dia banyak design. Design sijil dia sangat banyak. Jadi dia akan menarik kita untuk kumpul emas tu. Jadi secara tak langsung kita punya simpanan pun bertambah. Kalau kita target 1 bulan 1 gram, 12 bulan dah 12 gram. Itu minimum tu, kadang-kadang lebih. Biasanya orang dah simpan emas ni, dia akan simpan lebih daripada 12 gram. Kalau dia ikut urutan 1 bulan 1 gram. Contoh ni sekarang ni dah nak masuk bulan 3. Sekurang-kurangnya kita dah kena ada 2 gram. Okay. Alright, ni satu lagi sifat yang kita kena elakkan lah. 3T, tangguh, takut dan tamak. Tangguh bukan apa, kita tahu harga tengah murah. Contohnya Sekabah semalam BT Haram mengatakan harga terburuk sejak 30 tahun yang dahulu pada harga yang terendah pada tahun 1991. Tapi kalau kita tak ambil tindakan beli emas, tak guna juga. Kita sekadar tangguh, kita mengharapkan ada tunggu better harga ataupun kita menunggu duit ekstra baru kita nak simpan. So benda tu tak sepatutnya. Jangan tangguh. Bila ada duit dalam tangan dan kita rasa tak digunakan masa dekat, pindahkan cepat-cepat ke dalam tabung emas. Dan takut ni bukan apa, ini satu perasaan lah. Dulu perasaan yang kita kata okey, aku beli hari ni besok jatuh, rugilah. Okey, dia sebenarnya macam ni, selagi tuan tak jual emas tu, tuan tak akan rugi. Rugi tu berlaku bila tuan dah jual emas tu. Tapi pastikan tuan janganlah jual masa harga jatuh, memanglah tuan rugi. Satu lagi tamak ni pun bahaya juga. Bahaya maksud saya ni, kita mengharapkan harga lagi rendah daripada tu, tapi kadang-kadang tak berlaku pun. Bila kita okey, harga akan rendah lagi ni, aku tak apa, aku tunggu lagi sehari 2 hari 3 hari, sehari 2 3 hari, tengok terlupa langsung, habis lah, tak beli. So jangan macam tu. Kalau ada duit extra, duit macam contohnya duit simpan, duit tabung ke, duit extra kita simpan, ataupun duit kita ada yang, saya rasa tuan puan-puan ada pun yang membuat pendapatan sampingan, bolehlah pindahkan sedikit profit tu ke dalam tabung simpanan. Jadi bila tuan puan-puan nak expandkan bisnes tu, nak besarkan modal, bolehlah kata guna duit emas yang tuan puan ambil daripada duit profit tu. Ini antara kebaikan bila kita menabung emas. Okey, bila masa terbaik beli emas? Memang of course lah, bila ada duit dalam tangan. Tak ada duit macam mana nak beli kan? So kena ada, pastikan ada duit. Okay, macam mana kita nak wujudkan duit, extra duit tu dalam tangan? Okey, saya akan bagi contoh dalam slide yang seterusnya. Okey, ini tips kumpul 20 hari. Tips ni tak adalah kata benda baru, tak adalah orang kata something yang yang mengejutkan, sebab memang kita pernah buat pun dia teknik old school pun, teknik menabung. Okey, ini cara saya buat lah. Saya simpan duit dalam tabung tin ni, saya kumpul selama 20 hari. Kenapa saya simpan 20 hari? Sebab saya bekerja selama 20 hari. So saya target sehari saya kena simpan sekurang-kurangnya RM10. So dalam 20 hari saya dah ada RM200. Bila dah ada RM200, saya dah boleh beli emas. Kan? So kita boleh buat macam ni. Cara nak buat dia senang je. Kita boleh buat jadual lah, jadual untuk 20 hari. Maknanya setiap hari pertama kita raid, kalau kita masuk RM10, tanda raid. Hari kedua kita masuk RM10, tanda raid. Sampailah hari yang ke-20. Ataupun kita tanda pada kalender. Kenapa kita kena buat jadual? Supaya kita dapat membina momentum menyimpan. Dia jangan nanti, sebab kalau kita tak buat jadual, kita takkan ada perasaan disiplin untuk menyimpan. Sebab tu kita kena buat jadual. Bila buat jadual ni, dia akan
kita akan rasa, hari ni aku tak simpan lagi. Kita boleh semak lah, takut-takut kita terlupa. Lagi-lagi dah masuk hari yang ke-5, hari ke-6, hari ke-10, kita pun tak ada terlupa. Aku dah simpan ke belum? Ada simpan juga. Jadi, bila kita buat tanda ni, kita akan ingat lah. Sama ada kita dah simpan atau tidak. Ni syarat menabung dalam tabung ni. Okey, jangan bila kita dah tabung, kita akan jadikan tabung ni sebagai tabung forgotten saving. Forgotten saving maksud kat sini, jangan sekali-kali nak intai, nak tengok berapa jumlah apa semua. Duit tu takkan kekal lama lah. So, kena ingat, once kita dah masuk, tak boleh tengok. Selagi tak sampai 20 hari, jangan tengok. Dan kita dah set duit tu untuk kita tabung untuk simpan emas. Ini contoh 20 hari. Alright. Ini contoh-contoh tip yang simple lah. Tip orang kata asas untuk semakkan sebelum beli emas. Okay. Kita boleh semak pada semua penjual-jual emas sebab di luar sana macam-macam jenama kan, ada Palm Swiss, ada jenama tu, ada jenama ni kan. So tuan-tuan boleh gunakan senarai semak ni untuk semakkan adakah sesuai untuk tuan menyertai ataupun nak membeli emas daripada seller dia. Contohnya, pastikan kita boleh semak dengan harga tu rendah dengan harga emas dunia semasa. So harga emas dunia semasa biasanya spot gold lah, contohnya public gold dia akan refer harga Kitco lah. So perbezaan dia lebih kurang daripada 10%. Okey, satu lagi spread nipis. Spread maksudnya susuk nilai dia kurang daripada 10%. Okey, stok tiada terhad. Okey, memudahkan tuan belilah. Macam public gold kita boleh beli sampai 1 kilo pun boleh. Cawangan jual beli pun banyak. So senang mudah. Dan ni satu lagi. Terma jual balik tak cerbit. Maksudnya masa membeli mudah tapi nak menjual susah. Susah bukan apa, salah kita juga sebab kita tak memahami terma syarikat. Syarikat kata okey, bila you nak jual emas, emas jangan calar, tak ada resit tak boleh jual. Emas jangan bengkok. Itu antara syarat-syarat yang tuan-puan kena ambil tahu masa membeli emas. Jadi tuan-tuan puan kena tanya, okey, masa saya nak jual ni apa syarat-syarat yang saya perlu tahu. Okey? Itu penting. Tu kadang-kadang orang kata, susah nak jual emas. Sebenarnya tak susah nak jual emas. Sebab kita tak ambil tahu terma-terma syarat-syarat tu. Okey? Jadi bila kita tak ambil tahu, kita rasa susah bila orang penjual tak nak beli kan, ataupun penjual yang nak beli balik tu akan tolak lagi susuk nilai. Sebab kita tak memahami terma. Jadi penting semasa kita nak buat pembelian dengan penjual tu, kita kena pastikan perkara ini. Contohnya, saya ulang balik. Harga rendah, harga hampir sama dengan harga emas dunia. Spread nipis, sebaiknya kurang daripada 10%. Stok tak ada had. Cawangan jual beli banyak. Dan terma jual balik tak cerbit. Ini penting. Mudah beli, mudah jual. Okey. Sekarang ni saya nak berkongsi mengenai public gold. Public gold ni dah lama sebenarnya di Malaysia ni. Dia adalah sebuah syarikat tempatan. Tapi ramai yang masih tak kenal lagi public gold. Walaupun dah 13 tahun, ramai yang tak kenal dan masih orang skeptikal boleh beli emas secara online. Ya, public gold memang dah buat 13 tahun dulu boleh beli emas secara online. Kalau untuk pengetahuan semua, public gold ni dah ditubuhkan pada tahun 2008. Dia memang menjual emas, perak di atas talian. Harga dia sentiasa dipapar 24 jam. Senang je. Nak cek semak harga emas public gold ni tak perlu nak cari apa semua. Kita type je website public gold www.publicgold.com.my akan terpapar senarai harga. Senarai harga ni dipaparkan 24 jam. Maknanya hari Sabtu, Ahad, cuti semua ada. Kita boleh tengok harga tu sentiasa dipapar. Ada yang dipapar macam harga yang ada lebih pada 10 gram akan dipaparkan setiap 20 minit. Dan mana yang simpanan emas gap akan dikemas kini setiap 24 jam. Kat situ pun kita dah rasa mudahnya nak beli emas. Itu salah satu kenapa saya buat masa inilah. Saya rasa tenang dan senang dengan public gold sebab saya boleh tengok harga emas bila-bila masa saja. Bila saya rasa saya ada duit lah, saya nak tukar pada emas, saya boleh semak harga emas bila-bila masa saja. Perlu risau. Kemudian public gold ada mempunyai 17 cawangan. 17 cawangan di seluruh negara termasuk Sabah Sarawak. Dan produk public gold ni patuh syariah. Jadi tak perlu risau lah. Bila dah terpatuh syariah, kita pun tak ada masalah sebab apa nak risaukan sebab memang produk pun dah patuh syariah. Jadi kita boleh membeli dengan perasaan tenang dan kita rasa selesa lah. Okey, ini perkara yang saya kena customer selalu tanyalah. Public gold ni dia memang tak ada yuran pun. Memang tak pernah kenakan yuran tahunan, yuran kehalian tak ada.
Lepas tu dia tak ada cukai SSC dah. Kalau dulu GST memang tak ada. Tuan-puan beli emas terus jadi ahli. Senang je. So dalam public gold ni perlu tahu dua perkara je yang penting lah buat. Harga emas semasa masa tuan nak beli dan charge premium berapa. Kalau tuan-puan nak buat pengeluaran lah. Itu saja. Tak perlu pening kepala. Berapa yuran kalian, yuran cas simpanan, tak ada. Public gold tak akan kenakan cas simpanan untuk emas-emas yang disimpan oleh public gold. Okey, ini sijil patuh syariah yang saya sebutkan tadi. So, produk-produk public gold mempunyai sijil patuh syariah. Okey. Ni satu yang saya rasa sangat comfortable lah bila saya berurusan dengan public gold. Public gold dia punya terma jual balik ni mudah. Dia kata dia bagi terma macam ni. Okey, dia terima keadaan emas cala, emas kemek, emas bengkok ataupun emas yang dah terbuka seal. Contohnya dalam gambar ni gambar emas LBMA. LBMA ni maknanya sepatutnya emas ni dia tersil dengan sijil ni. Bila terbuka ni dia akan tolak spread 10% sajalah. Dan dia boleh beli tanpa resit. Maknanya kalau tuan-puan bawa balik emas fizikal tu ke cawangan, public gold takkan banyak soal. Dia terima je. Dia terima walaupun apa keadaan tanpa resit pun dia terima. Ini kelebihan produk emas public gold. So nampak tak? Mudah kan? Beli pun mudah, semak secara online, jual pun mudah, tak cerewet dan terma dia pun senang kita nak patuhi. Ada setengah-setengah jenama lain memang ada syarat-syarat dia, tak boleh cala, tak boleh bengkok. Kalau ada bengkok nanti dia akan tolak spread lah. Ada tusuk nilai kat situ. Okey. Antara produk-produk yang ditawarkan oleh public gold ada bar emas ataupun gold bar, ada dinar emas. Dinar emas tu berbentuk bulat coin dan coin sikit, dan bar perak, silver bar dan dirham bentuk dirham perak. Okey. Ni contoh-contoh bar emas public gold. Start dengan bermula dengan 0.5 gram, 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilo. Biasanya untuk 1 gram ni dia ada 0.5 dan 1 gram ni biasanya emas dia menarik lah. Menarik macam mana? Dia ada sijil bertema. Sijil emas dia tu ada bertema. Jadi cocok tak? Itu yang menarik kita untuk menyimpan. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita punya penyimpanan tu bertambah sebab kita mengumpul sijil-sijil emas tu. Okey, boleh tunjuk, saya akan tunjukkan nanti ni slide kan. Okey. Ini contoh emas 100 gram. Sebesar biskut tiger je, tapi dia punya berat, ya Allah, padu betul. Siapa yang pegang ni orang kata menyusuk kalbu. Dia punya aura emas dia 100 gram ni memang menyusuk kalbu. Memang padu 100 gram. Biasanya dalam TV kalau kita tengok 1 kilo besar dan berat, sebenarnya 1 kilo tu sekadar sebesar smartphone je, ataupun sebesar iPhone je, ataupun sebesar smartphone Samsung yang tu saiz dia besar tu je, tak besar mana pun, tapi berat dia padu 1 kilo. Ni yang saya sebut tadi ni. Kalau emas 1 gram, 0.5 gram ke 1 gram keluaran public gold ni, dia ada bermacam-macam design sijil. Okey, yang tuan-puan tengok ni adalah sijil-sijil. Dia sekali dengan emas. Emas ni dia sealkan sekali dengan sijil. So yang menarik kita untuk kompor. Contohnya public gold akan mengeluarkan emas edisi, contohnya edisi Tahun Baru Cina, edisi Raya, memang tiap-tiap tahun memang ada, ataupun ada occasional yang special. Contohnya macam emas yang di bawah ni sebenarnya PM emas raya, emas Masjidil Haram ni, Kaabah Batalkan Barat, lepas tu emas sambutan tahun 2021. Jadi benda-benda macam ni menarik kita untuk kumpul. Pada asalnya dia akan jadi collectors, jadi dia akan jadi edited, kita menyimpan. So kesan sampingan menyimpan emas ni bukan kesan negatif, tapi ada kesan kebaikan. Kesan kebaikan dia, kita menambah simpanan kita tanpa sedar dengan mengumpul emas-emas yang mempunyai sijil bermacam rekaan sijil. Okey. Ini satu lagi emas keluaran public gold melalui Aurora Italia lah. So dia keluarkan ikon-ikon komik Marvel, Disney, kartun-kartun animasi tempatan, sebenarnya untuk menggalakkan kita menyimpan, menabung. So bila kita pada asalnya kita simpan kerana sebabkan sijil dia yang cantik, tiba-tiba kesan dia kita dapat menabung emas. Okey, ini dinar. Macam saya sebut tadi, dinar ni memang ditetapkan pada zaman Umar Al-Khattab tadi.
1 dinar bersamaan 4.25 gram. So di public gold ada start bermula dengan setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar ya. So 10 dinar ni kita dah boleh kata kos untuk mengerjakan umrah. Unik kan? Fokus kan senang. Fokus. Aku nak kumpul 10 dinar dalam masa 4 tahun untuk kos umrah. So boleh kumpul ataupun 43 gram lah, lebih kurang Alright. Ini 1 dinar. Bila tuan-puan tengok 1 dinar, saya lebih kurang 10 sen lah. So nampak walaupun saiz dia kecil sebesar 10 sen, tapi harga dia padu tuan-puan, harga seekor kambing. Walaupun dia tak beranak, tapi harga dia nilai seekor kambing. Right. Ini bar perak yang ditawarkan oleh Pak Bigol. Bermula dengan 250 gram, 500 gram, 1 kilo hingga 5 kilo. Memang berat lah. Kalau tengok saiz dia memang besar. Lebih besar pada saiz emas Okey, ni dirham. Pak Bigol dia tak ada jual 1 dirham, tapi dia jual 10 dirham terus So ni harga ni 10 dirham. Okey, ini panduan pembelian emas Pak Bigol. Bila kita dah tahu berminat nak beli emas, macam mana nak beli. So Pak Bigol ada 4 cara kita nak beli emas. Satu, aurat purchase. Aurat purchase maksudnya kita boleh semak harga dan kita boleh lock harga. Okey. Satu lagi, yang kedua, normal price. Normal price maknanya harga tetap lah. Contohnya 1 gram kita beli pada harga 350 gram. Sorry, 350 ringgit bukan 350 gram Okey. Dan satu lagi, easy payment purchase, EPP. Okey, maknanya kita boleh beli emas secara bayar bulanan. So ada 4 bulan dan 10 bulan. Lepas 4 bulan dan 10 bulan barulah kita dapat emas Kemudian yang keempat, kita boleh buat, yang ini yang paling orang kata produk yang paling popular lah di kalangan pelanggan-pelanggan Pak Bigol, simpanan emas. Sebab kita boleh bermula simpanan emas ni serendah RM100 ataupun 1 gram. Macam saya bagi tips tadi, simpan RM10 dalam 20 hari, tuan-puan dah confirm boleh terkumpul 200. Senang-senang je tuan-puan boleh dah simpan emas RM200 dalam simpanan emas gap. Okey. Saya akan tekankan pada simpanan emas gap Okey. Untuk simpanan emas gap ni tuan-puan boleh beli dengan RM100 ataupun harga per gram. Harga dia dikemaskan ni kan setiap jam 12 malam. So tuan-tuan tak perlu risaulah. Tuan-tuan boleh semak harga simpanan emas gap ni terus semak dengan pergi layari website Pak Bigol Dan dia tak ada had limit pembelian. Tuan-puan boleh beli sampai ke 1 kilo pun boleh Dan bila tuan-puan beli emas cara simpanan emas ni, tiada yuran pendaftaran, tiada cas simpanan. Itu kelebihan dia. Jadi tak perlu risaulah. Bila simpan sendiri, mungkin tuan-puan risau keselamatan kan. Jadi bila Pak Bigol, tuan-puan tak risaulah sebab tak ada cas simpanan pun. Kalau tuan-puan simpan sendiri, tuan-puan kena pergi cari bank-bank ataupun syarikat yang menawarkan peti besi yang tuan kena bayar secara tahunan. Ditahan juga harga dia Okey. Simpanan emas ni, Pak Bigol ni dia boleh dikeluarkan emas fizikal. Dan minimum yang kena ada dalam akaun baki 1 gram dan pengeluaran paling minima 1 gram dan sampai ke 1 kilo boleh keluar, tak ada masalah Okey, saya ulang balik untuk panduan pembelian emas Pak Bigol ada 4 cara. Satu, aurat purchase, tuan-puan kena lock. Dan kedua, normal price, harga tetap. Okey. Ketiga, cara bayaran bulanan, easy payment, sama ada 4 bulan ataupun 10 bulan. Dan terakhir, simpanan emas gap. Okey, untuk keterangan lanjut setiap satu ni, aurat purchase, normal purchase, easy payment, tuan-puan boleh hubungi dealer-dealer Pak Bigol. Contohnya, tuan-puan boleh layari website Pak Bigol, website pakbigol.biz, www.pakbigol.biz. Kat situ ada senarai dealer dan boleh dapatkan nasihat macam mana nak buat pembelian aurat purchase, macam mana nak beli normal price ataupun macam easy payment purchase. Tapi untuk permulaan, saya rasa paling mudah kalau tuan-puan ada RM100, dah boleh buka simpanan emas. Itu antara simpanan yang paling mudah Okey, untuk siapa simpanan emas gap ni Okey, untuk mereka yang bajet kecil, contohnya tak mampu nak beli 10 gram 1 dinar. Harga 1 dinar dah RM1,000 lebih. Harga seekor kambing. So dengan harga RM100 dia dah boleh beli. Lagipun tak ada komitmen bulanan. Tuan-puan boleh kumpul lah mungkin dalam masa 2 bulan. Kalau tak boleh beli RM100 sebulan, mungkin boleh beli dalam masa 2 bulan. Untuk yang student lah, contohnya student nak simpan RM100 tu agak orang kata besar pada bagi mereka kan. Tapi dia orang boleh set target. Okey, dah capai je RM100, akan pindahkan ke simpanan emas Dan yang kelebihan simpanan emas ni tak perlu risau nak simpan sendiri. Semuanya Pak Bigol simpan secara pukal tanpa cas. Okey. Alright, ni jadual premium. Okey, jadual premium ni masa tuan-puan mengeluarkan emas
akan dikenakan cas lah. Okey, tapi ini tuan-puan boleh dapatkan maklumat daripada dia dealer di website publicgold.biz. Okey. Bila beli emas Public Gold, ada emas fizikal dia. Okey, bila tuan-tuan buka simpanan emas gold, tuan-puan boleh keluar emas fizikal. Ini antara kata perkara penting bila tuan-puan nak berurusan dengan penjual emas yang lain lah. So tuan-puan kena pastikan tuan-puan bila buka akaun simpanan tu ada tak emas fizikal dia boleh keluar tak, ataupun tuan-puan beli emas tu ada tak emas fizikal dia. Contohnya di Public Gold ni kita memang boleh keluar emas dan boleh safe collect di cawangan Public Gold yang ada di Public Gold ni ada 17 cawangan di seluruh Malaysia. Tak kisah tuan-tuan puan duduk di mana. Macam saya pernah cuba, saya duduk di Selangor, saya keluar di Melaka. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Dan satu lagi, okay, sekarang ni dah ada apa ni, kita tak boleh nak, kalau sebelum kerajaan longgarkan pergerakan lebih pada 10 km, kita kan susah nak keluar lebih dari 10 km, tapi sekarang dah boleh kan. Okey, sebelum tu Public Gold telah buat satu penghantaran lah, maknanya kita boleh bagi arahan penghantaran gold in transit. Kita boleh beri arahan untuk Public Gold post berinsurans emas tu ke alamat penerima. Okey, ini saya bagi contoh macam mana tau. Saya ada customer yang berada di Labuan. Dia nak keluarkan emas, cawangan yang terdekat Miri ataupun KK. Bayangkan berapa kos dia nak pergi ke Miri ataupun ke KK. Paling dekat Miri lah, daripada Labuan ke Miri kan, kos dia tu banyak. Bagi saya sorry, Go in Transit ni adalah satu kata yang baik untuk dia, tak perlu dia keluar pada rumah pun. Public Gold yang uruskan penghantaran insurans dan pastikan emas sampai ke rumah. Right? Ini contoh-contoh yang emas yang go in transit lah. Saya sendiri pun ada buat go in transit. Macam contohnya dah setahun 12 bulan saya tak boleh nak pergi ke cawangan. Saya pun rasa macam risau juga keselamatan kan. So better Public Gold post pun. Lagipun dari jarak saya nak ke cawangan lebih kurang pergi balik lebih pada 110 km lah pergi balik. Bila saya kira-kira duit minyak, duit tol, masa, better saya buat go in transit lah, bayar sikit, tentu sampai kat tangan lah. Right. Okey, ini satu nasihat saya. Bila tuan-puan nak menyimpan emas ni, tuan-tuan kena buat dulu. Buat dulu dan baru faham. Bila puan-puan tak buat, susah nak faham. Buat dulu. Okey, contohnya macam saya cakap tadi, untuk tabung kan, tuan-puan buat target set, simpan RM10 selama 20 hari dan setiap hari kena tick. Kalau tuan-puan tak buat, dan puan-puan tak akan rasa dan tak akan faham. Sama juga dengan bila kita nak menyimpan emas ni, kita kena buat dulu dan masa tu buat kita faham apa kelebihan dia. Ya, okey. Sampai sini saja saya punya seminar emas. Okey, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih tuan-puan kerana meluangkan masa malam ni. Saya tahu esok nak bekerja. Saya mengucapkan selamat bekerja pada mereka yang bekerja besok hari. Dan saya nak mohon maaf jika ada kekasaran bahasa ataupun tutur kata saya yang tidak menyenangkan tuan-puan. Yang baik datang daripada Allah SWT. Yang kekurangan tu daripada kelemahan saya sendiri. Saya dengan ini memohon maaf lah jika ada terlanjur kata apa semua. Semoga demo yang saya sampaikan ni saya sebenarnya lebih pada kongsi sharing manfaat emas ni. Sebenarnya kita memang macam saya cakap tadi lah, kita ni memang dilahirkan zaman yang tidak emas digunakan sebagai mata wang, ya. Jadi tak banyak pengetahuan kita tahu pasal emas pun. Masa kita belajar pun di sekolah pun tak ada ilmu emas lah yang diajar cara teratur dengan cara orang kata yang kita berbuka minda kita lah kenapa emas ni penting. Sebab tu orang dulu pun bila ada anak perempuan dia akan pesan okey beli emas apa semua, beli emas untuk sekurang-kurang ataupun gelang emas ataupun rantai emas. Jadi emas ni memang kita tahulah dia mempunyai nilai dan dia mengekalkan kuasa membeli. Dan satu lagi, emas ni juga boleh nampak tabung kebocoran penyimpanan. Macam saya cakap tadi, saya ada duit lebihan wang walaupun dah tak ada hutang kredikat.
dah tak ada hutang kereta, tapi saya tak tahu pergi mana duit saya. So dengan emas ni saya dapat menampal tabung-tabung ya. So dengan ini saya mengakhiri seminar. Semoga tuan-puan mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.